Alright. Prinsip yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa? Kepercayaan kepada Tuhan ini maksudnya apa tahu? Korang dengar betul-betul Okey, kepercayaan kepada Tuhan ini bermaksud agama sebagai pegangan utama rakyat Malaysia. Walaupun rakyat Malaysia berbilang bangsa dan pelbagai agama, namun kalau semua orang memegang agama itu dengan betul-betul, maka kita akan dapat melahirkan rakyat yang menghormati amalan beragama masyarakat lain. Selain itu, prinsip ini juga dapat menyatupadukan masyarakat di Malaysia yang berbilang kaum. Kerana apa Kerana apa juga agama yang ada di Malaysia ni, agama akan mengajar manusia menjadi orang baik ke orang jahat? Agama ajar suruh jadi orang baik ke orang jahat? Baik. Ya, agama ajar kita suruh jadi orang baik. So, kalau semua orang tak kira agama pun menjadi orang baik, maka senang tak untuk kita arahkan supaya bersatu padu. Wahai orang-orang yang baik semua, kamu semua baik-baik kan, beragama kan? Boleh tak bersatu padu? Boleh. So, sebab itu orang yang baik biasanya adalah orang yang banyak mengamalkan agamanya. Jadi sebab itu dia jadi nombor satu. Semua agama mesti, semua masyarakat mesti apa? Kepercayaan kepada Tuhan. Mesti. Jadi oleh sebab itu, di Malaysia ni, orang-orang yang tidak ada agama, contohnya ateis, orang yang tak percaya kepada Tuhan, tak ada agama. Sebab itu agama itu, ateis itu tidak diterima di Malaysia. Kerana bila tak ada agama, dia tak percaya kepada Tuhan. Tak boleh. Tak boleh jadi rakyat Malaysia. Nak jadi rakyat Malaysia, mesti percaya kepada Tuhan. Itu penting. Itu penting. Kepercayaan kepada Tuhan. Yes. Okey, baik Zafri. Baik, contohnya yang ini. Ini adalah agama Islam. Okey, sebelah kanan ini amalan orang-orang yang beragama Hindu. Yang sebelah kiri ini beragama Kristian. Dan sebelah kanan ini beragama Buddha. Kita ada 4 agama utama di Malaysia. Jadi, masyarakat Malaysia mempunyai pegangan agama masing-masing. Mengapa amalan beragama penting dalam kehidupan masyarakat berbilang kaum? Seperti yang dinyatakan dalam prinsip hukum negara. Cikgu jawabkan nak? Korang tulis jawapan, boleh? Korang tulis jawapan tulislah pakai pensel kat situ pun boleh. Tapi pakai pensel, jangan pakai pen. Pakai pensel. Baik. Baik. So cikgu tuliskan. Ingat, kalau nak jawab soalan mesti guna ayat yang penuh. Iaitu kita ambil ayat soalan dulu. Amalan beragama penting. Penting dalam kehidupan masyarakat berbilang kaum. Kerana amalan ini dapat membentuk masyarakat yang taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Dan kita tambah lagi, iaitu jadi orang yang taat kepada perintah Tuhan, ialah panjanglah sikit. Orang yang taat kepada perintah Tuhan, akan mudah membentuk perpaduan. Cukuplah 2 ayat. Baru 2 ayat dah panjang. Apalah kamu ni. Memanglah panjang.
Nanti kalau kamu masuk tingkatan 1, 2 dan 3, dia punya ayat jawapan pun panjang-panjang. Memang itu biasalah tu. Memang biasa. So inilah jawapannya. Kau nampak tak jawapan ni? Nampak. Mak saya risau sebab saya nak masuk MRSM. Terpulanglah. Kalau kamu nak masuk MRSM pun boleh. Masuk sekolah mana-mana pun, kamu tetap akan belajar benda yang sama. Iaitu kamu akan belajar sejarah yang samanya semua. So inilah jawapan dia. Amalan beragama penting dalam kehidupan masyarakat berbilang kaum kerana amalan ini dapat membentuk masyarakat yang taat kepada perintah Tuhan. Titik. Orang yang taat kepada perintah Tuhan akan mudah membentuk perpaduan. Habis. Baik. Kalau dah siap menyalin, bagi tahu cikgu. Untuk kita pergi kepada soalan seterusnya. Dah. Okey, ada yang kata done. Okey, baik, bagus. Okey, Takif pun kata done. Okey, dah, bagus. Tak apa, kita bagi peluang kepada kawan-kawan kita untuk menyalin. Okey, untuk menyalin jawapan. Okey, nak salinlah. Yes, Zafri. Apa dia tu? Apanya itu adoyai? Apanya itu yadoyai? Okey. 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 Dah siap tulis done tau. Ataupun dah. Baik, ada 6 ikan dalam akuarium, 1 mati. Okey. Baik, jadi okey. Ada 6 ikan dalam akuarium, 1 mati. So air dia bertambah ke tak? Tak. Air bertambah ke tak? Tak. Okay. Cikgu, kenapa kita sambut Hari Malaysia? Kan kita dah sambut hari 31 Ogos. Okey, baik, bagus soalan itu. Baik. 31 Ogos. Ini cikgu nak terangkan kepada kamu semua. Dah siap belum? Dah siap Okey dah. Okey, baik. Okey, apakah perbezaan 31 Ogos dengan 16 September? Baik. 31 Ogos itu adalah tarikh kemerdekaan bagi tanah Melayu. Tanah Melayu ni maknanya apa? Semenanjung Malaysia. Itu je. So, tanah Melayu merdeka daripada British pada 31 Ogos 1957. Jadi, waktu itu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura belum merdeka. Sabah, Sarawak dan Singapura masih di bawah pemerintahan British. So, pada 16 September 1963, Sabah, Sarawak dan juga Singapura telah masuk ke dalam tanah Melayu dan membentuk sebuah negara yang lebih besar bernama, nama yang baru, iaitu nama Malaysia. Jadi, ialah dijajah oleh Brooke. Lepas Brooke, British. Ingat, lepas dijajah oleh Brooke, Sarawak dijajah oleh British. Sebab Brooke telah menyerahkan Sarawak kepada British. Begitu juga Sabah. SBB telah menyerahkan Sabah kepada British. Jadi, okey. Kenapa Lee Kuan Yew nak ambil Singapura? Bukan Lee Kuan Yew nak ambil Singapura. Tetapi banyak isu apabila Singapura keluar daripada Malaysia. Okey, antara isunya seperti di Singapura banyak berlaku perkauman, rusuhan perkauman dan juga pentadbiran yang menentang pentadbiran Persekutuan Malaysia. Jadi Tunku Abdul Rahman lah yang decide untuk Singapura, okay, you may go out from Malaysia.
So itu maksud dia. Bukan Lee Kuan Yew yang ambil Tunku Abdul Rahman yang pisahkan Singapura daripada Malaysia. Okey, supaya tidak berlaku masalah di kemudian hari. Baik, bagus soalan tu. Okey, kita teruskan. Okey, siapa buat ideologi komunis? Okey, komunis sebenarnya okey. Kenapa mereka serahkan Sabah? Okey. Korang punya soalan ni tinggi sangat. Tapi tak apalah, cikgu jawab. Okey. Soalan, siapa buat ideologi komunis? Ideologi komunis sebenarnya telah dilakukan oleh dua orang, iaitu Frederick Engels dan juga seorang lagi iaitu Karl Marx. Karl Marx dan juga Frederick Engels, mereka telah menulis dua buah buku, iaitu Communist Manifesto dan juga Das Kapital. Dalam buku itu diterangkan bahawa sebuah negara yang baik perlu berideologi komunis, iaitu membentuk masyarakat yang tidak ada yang kaya, tak ada yang miskin. Semua sama je. Jadi itu ideologi komunis yang asal. Jadi ideologi itu diterima pakai oleh beberapa buah negara lah. Seperti Rusia, yang menjadi Soviet Union, Korea Utara dan juga Cuba. Baik, so itu menjawab soalan siapa buat ideologi komunis. Dan soalan, Thaqif, kenapa mereka serahkan Sarawak dan Sabah kat British? Brooke serahkan Sarawak kepada British kerana Brooke tidak mampu lagi untuk menguruskan Sarawak. Kerana dia telah kehabisan keuangan. So dia tak boleh manage Sarawak yang terlalu besar, maka dia serahkan kepada British, kerajaan British. Begitu juga Sabah. SBUB mengalami masalah keuangan untuk uruskan Sabah. Maka SBUB telah menyerahkan Sabah kepada British. Itu punca utamanya. Okey. Nak tahu lebih lanjut, kamu akan belajar semua ini dalam sejarah tingkatan 4. Sejarah tingkatan 4. Korang baru darjah 6, lambat lagi. Lag. 4 tahun. Okey, lag. Okey, kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang stay dalam kelas sampai korang form 4 dan form 5. InsyaAllah cikgu akan terangkan beserta video lagi. Okey. Alright, good. Baik. So, kita teruskan lagi. Okey, itu iaitu berkaitan dengan prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, prinsip kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Maksudnya apa? Iaitu kita kena setia. Setia kepada siapa? Setia kepada raja dan negara. Maksudnya, setiap warga negara Malaysia perlu memberikan sepenuh taat setia kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Jadi prinsip ini menjadikan masyarakat Malaysia bersatu padu dan mempunyai semangat patriotik. Okey, sebab kena ingat, semua negara ada ketua. Even negara kita pun ada ketua. Ketua yang nombor 1 siapa? Iaitu Yang di-Pertuan Agong. Yang nombor 2 siapa cikgu? Kita kena hormati orang nombor 2. Siapa? Permaisuri Agong. Itu nombor 2. Nombor 3. Betul. Bukan. PM bukan. Nombor 3 iaitu sultan-sultan lain. Sultan-sultan di negeri-negeri lain. Itu nombor 3. Nombor 4 iaitu Yang di-Pertua Negeri. Yang di-Pertua Negeri bagi negeri-negeri yang tak ada sultan. Contoh Pulau Pinang, contoh Melaka tak ada sultan. So itu orang yang keempat, penting. Yang kelima iaitu kaum kerabat diraja. Maknanya saudara mara, adik-beradik sultan, adik-beradik agung. Itu yang kelima. Itu orang yang kelima dalam Malaysia. Okey. Yang keenam baru Perdana Menteri. Perdana Menteri jatuh nombor 6 Jatuh nombor 6. Ini fakta. Ini fakta. Nombor 6 adalah Perdana Menteri. Okey. So
Kenapa Malaysia sama bendera macam Amerika? Tak sama. Dia macam sama kerana dia asal usul yang sama. Bendera Malaysia dengan bendera Amerika sebenarnya berasal usul daripada bendera yang sama, iaitu berasal dari kerajaan Turki Osmaniyah. Okay. So tak. PM will hear that be like aku tak jawatan. Tak. Memang PM tahu kedudukan dia nombor 6. Okay. Memang dia tahu. Dia aware tentang perkara itu. Kamu yang tak aware. Okay. Baik. 5 ikan tu menangis. Suka hati kau lah, Zafri. Ya. Okey. Setia kepada raja, maka semua rakyat akan bersatu padu kerana setia kepada orang yang sama. Okey. Orang yang sama iaitu yang di-Pertuan Agong. Okey. Okey. Inilah dia Duli Yang Maha Mulia Sri Baginda Yang Pertuan Agong. Okey. Dan Raja Permaisuri Agong. Okey. Baik, itu ketua utama negara. Prinsip yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Baik, keluhuran ini maksudnya apa? Okey, cikgu tunjuk Keluhuran itu baik, PM Kontrol Malaysia tak. Sebenarnya PM adalah ketua kerajaan Malaysia. Bukan ketua utama negara. Ketua kerajaan. Kena ingat tu. Dan Perdana Menteri kena dengar cakap agung. Kena faham tu. Okey. Jadi itulah sebenarnya yang berlaku di Malaysia. Baik. Apa itu keluhuran? Keluhuran ialah ketertinggian. Maknanya paling tinggi. Baik. Perlembagaan apa sebenarnya cikgu? Perlembagaan ialah undang-undang. Undang-undang negara. Itulah dia perlembagaan. Keluhuran perlembagaan maksudnya ketertinggian undang-undang negara. Jadi, undang-undang negara itu ialah perlembagaan persekutuan. Jadi, perlembagaan persekutuan ini adalah undang-undang tertinggi negara. So, melalui konsep ini, tiada institusi lain, maknanya tiada benda lain yang dapat mengatasi ketertinggian perlembagaan ini. Jadi, keluhuran perlembagaan ini menuntut supaya rakyat Malaysia, rakyat Malaysia menerima, mematuhi dan mempertahankan kemuliaan perlembagaan. Maknanya, kena terimalah undang-undang ini. Contohnya, dalam undang-undang negara, agama rasmi negara ialah agama Islam. Tetapi agama lain boleh diamalkan. Bahasa rasmi ialah bahasa Melayu. Tetapi bahasa lain boleh diamalkan. Jadi kita kena terima itu dulu. Kita tak boleh kata, oh saya tak naklah jadi bahasa Melayu, bahasa rasmi. Saya nak bahasa Inggeris. Tak boleh. Kamu kena terima. Itulah undang-undang yang tertinggi yang kita kena hormati. Itu maksud keluhuran perlembagaan. Malaysia ada sistem tu? Tak ada. Malaysia tak ada sistem tu. Sebab Malaysia ada tak ada sistem tu. Sebab Malaysia ada check and balance di antara PM dan juga Prime Minister dan juga Sultan Agong. Dan ini semua kamu akan belajar semasa sekolah menengah nanti. Sabar. Sabar Baik. So inilah dia. Keluhuran perlembagaan. Cikgu, kenapa keluhuran perlembagaan maknanya ataupun ketertinggian undang-undang, kenapa gambarnya di parlimen? Kenapa gambar di parlimen? Apa kaitan parlimen dalam keluhuran perlembagaan? Harus diingat, parlimen inilah yang sebenarnya kerja dia asalnya ialah kerja buat undang-undang Malaysia. Contoh, kamu ingat lagi tak? 2 tahun lepas ada undang-undang kawalan penyakit COVID-19. Ingat tak? Ada undang-undang kawalan penyakit iaitu COVID-19. Baik, COVID-19 itu, kerajaan telah keluarkan undang-undang. Undang-undang apa? Iaitu sewaktu itu undang-undang COVID-19
Kalau sesiapa yang nak keluar rumah kena pakai face mask, betul? Kemudian kena hand sanitizer. Kemudian juga kena jaga jarak, kan? Jaga jarak. Okey. Sesiapa yang tak pakai face mask dan tidak jaga jarak boleh dikenakan denda sebanyak RM1,000, betul? Undang-undang itu siapa yang buat? Parlimen. Parlimen gambar tadi tu, dia oranglah yang sebenarnya dah bincang dan dia orang buat undang-undang itu. So bukan undang-undang tu simply buat atas perbincangan di dalam parlimen. So jadi itulah fungsi parlimen, iaitu buat undang-undang. Okey, buat undang-undang. Okey, iaitu keluhuran perlembagaan. Baik. Cikgu, Ya. waktu PKP Parlimen bersidang ke? Ya, bersidang. Tapi dia pakai face mask lah. Dia orang bersidang dan dia orang pakai face mask. Jadi itulah yang dia orang boleh keluarkan undang-undang COVID-19 tu. Semua orang kena pakai face mask. Okay, tak kena jaga jarak. Kalau sesiapa yang tak pakai face mask melanggar undang-undang, so kena akan dikenakan denda. Okey, baik. So itu keluhuran perlembagaan. Baik, seterusnya kalau kita lihat iaitu inilah dia, kedaulatan undang-undang. Baik, kedaulatan. Daulat tu maknanya kuasa tertinggi. Okey, kuasa tertinggi undang-undang. Kedaulatan undang-undang bermaksud setiap rakyat Malaysia perlu menghormati dan mematuhi segala undang-undang yang ditetapkan. Okey. Okey. Baik. Kepatuhan maknanya taat kepada undang-undang dapat menjamin keharmonian masyarakat dan keselamatan negara. Maksudnya apa? Kalau semua rakyat patuh taat kepada undang-undang, negara kita akan aman. Negara kita akan aman. Contohnya apa? Contohnya kita ambil paling simple. Macam selalu cikgu cakap. Kalau undang-undang jalan raya, yang merah tu berhenti, yang kuning tu bersedia untuk berhenti, dan yang hijau itu jalan. Bayangkan kalau ada masyarakat kita yang melanggar undang-undang itu. Dia kata apa? Oh, merah jalan. Yang kuning itu berhenti. Yang hijau tu bersedia untuk berhenti. Dah terbalik. Apa yang akan berlaku agak-agaknya? Sudah tentu akan berlaku kemalangan. Betul tak? Innalillah. Innalillah. Ya, berlaku kemalangan. Bila dia cek, ya. Salah lah terbalik. Iyalah, kalau cikgu cakap terbalik lah. Kalau terbalik, apa yang berlaku? Akan berlaku kemalangan. Bukan hijau sedia untuk berhenti. Okay, itulah dia. Cikgu cakap kalau terbalik. Kalau Hijau yang berhenti. asalnya hijau itu berjalan. Bergerak. Kalau kuning itu sedia untuk berhenti. Merah itu berhenti. Tapi kalau ada orang langgar peraturan itu, dia kata merah itu jalan, yang kuning itu berhenti dan hijau itu sedia untuk berhenti. Dah terbalik. Cikgu. Ya. Oh, cikgu. Kalau dia colour blind, tak salah kan? Kalau apa? Kalau dia colour blind. Dekat love line. Kalau dia colour blind. Color blind. Oh, kalau dia color blind. Kalau dia color blind, awal-awal lagi dia tak boleh dapat lesen. Sebab dia tak boleh dapat lesen. Sebab apa? Dia tidak dapat membezakan warna. So dia tak boleh dapat lesen memandu. Tapi Kesian. kalau dia baru je kena colour blind macam mana? Kalau dia baru je, takkanlah dia tak tahu. Yang merah tu atas sekali, yang tengah tu warna kuning, bawah sekali hijau kan? Waktu kejadian dia colour blind tu dia hilang ingatan. Dia hilang ingatan. Terus orang itu hilang nama engkau. Lupa nama engkau, Nafal. Baik. Oh, gitu je. Gitu je. Senang. Kalau dia hilang ingatan, dia lupa engkau. Dia lupa dengan engkau sekali dia lupa. La ilaha Dia lupa illallah. isteri. Kan? Baik. So, itu contoh. Okay, contoh. Baik. Kita lihat. Okay. So, kita kena hormati undang-undang. So, sebagai rakyat yang taat setia kepada negara,
kita perlulah pertahankan kedaulatan undang-undang. Macam ada pelajar tiba-tiba tanya, apa jadi di 13 Mei 1969, 13 Mei 1969 berlakulah rusuhan kaum di Kuala Lumpur, di Ipoh dan beberapa bandar kecil menyebabkan negara diisytiharkan darurat. Pada 13 Mei itulah rusuhan kaum. Baik. Kenapa kedaulatan undang-undang ini ditunjukkan dengan gambar-gambar seperti Istana Kehakiman, kemudian Mahkamah Tinggi dan juga Mahkamah Kuching. Kenapa ditunjukkan mahkamah? Ya, Mahkamah Kuching Sarawak. Sebab Sebab apa? undang-undang kalau kita tengok undang kena dibincangkan dekat mahkamah. Sebenarnya tidak. Sebenarnya mahkamah inilah tempat di mana undang-undang itu dilaksanakan. Contoh, macam tadi, bila kamu langgar lampu merah, kamu dikenakan hukuman denda, dan dikehendaki hadir ke mahkamah untuk mengakui kesalahan. So, kamu pun hadir ke mahkamah, hakim kata apa? Bahawa kamu sekian-sekian, kamu Ryan telah membawa kereta melanggar lampu merah. Mengaku tak? Ryan kata, ya, saya mengaku tuan. Maka untuk kesalahan itu, kamu akan didenda, iaitu denda yang paling kejam. Apa dendanya? Iaitu, Pinjau pula ni. ya, paling kejam, iaitu tapak kaki akan digosok dengan bulu ayam. Selama 3 jam. Kejam gila, oi. Menangis, menangis ketawa, tak tahan. Geli. Betul. Cikgu. Itu memang hukuman yang kejam. Cikgu, Ya. saya biasanya pernah nampak orang waktu lampu merah kan. Waktu tu lampu merah kan dah nak masuk hijau. Lepas tu dia pergi gerak motor. Dia gerak. Itu biasa. Motor biasa. Itu memang biasa. Tapi salah tetap salah. Ya. Salah tetap salah. Tapi nak cerita lah sebenarnya. Nak cerita. Jangan bagi tahu orang lain. Kadang-kadang kan mak kita ataupun ayah kita bawa kereta pun macam tu. Perasan tak? Contohnya, tengah hijau. Tiba-tiba kan kuning. Sepatutnya kuning bersedia untuk berhenti kan? Tapi biasa ayah kita apa? Bila kuning terus dia lagi laju. Betul tak? Jadi jangan bagi tahu mak ayah kamu. Sia-sia kena marah nanti. Okey, baik. Cikgu. Yeah. Masalah besar. Mak saya kat tepi ni je. Alamak. Alamak. Ampun, ya ampun. Ya ampun. Okey, baik. Cikgu, Yeah. ada satu kawasan saya pernah nampak. Dia ada lampu hijau dengan lampu merah je. Oh, iya ke? Lampu hijau dengan lampu merah. Betul. Rasa-rasanya itu dekat Lego punya ni kan? Tak Lego. bukan. Cikgu. Oh, ingatkan Lego punya Memang permainan betul. tu. Memang betul cikgu. Ya. Yang ada satu kawasan dia ada lampu hijau dengan merah. Oh, okey. Ni kuning hilang. Kuning dia hilang sebab cikgu yang curi. Nampak tak? Habis kuning ni nampak ni. Cikgu ambil daripada flight tu. Okey. Baik. Masuk mahkamah. Masuk mahkamah. Saya pernah dengar ada orang Bukan cikgu. ada orang Sebab- langgar traffic light, Ah. polis tahan dia lah. Dia sempat lagi keluarkan paper, lepas tu dia tunjukkan Calculation dia. calculation dia. Ya, betul. Memang ada. Memang Pas lah ada. tu. Okey, yang paling penting kamu jangan langgar peraturan. Tapi paling penting, pesan pada mak ayah kamu, jangan langgar lampu isyarat itu. Kesian lampu isyarat tu kan tak pasal-pasal patah. Jangan langgar. Cikgu. Okey, baik. Cikgu nasihat orang tiba-tiba cikgu yang buat. Cikgu sebenarnya cikgu tak bawa kereta. Cikgu pergi mana-mana pakai private jet. Baik, seterusnya. Okey, kita teruskan. Okey, baik, seterusnya. Korang tak tahu ke kan cikgu kan sebenarnya adalah Iron Man. Baik, seterusnya. Iron Man tak pakai jet. Kan motor terbang. Itulah pakai jelah jet kapal terbang lah. Aduh yai. Okey, baik. Yang kelima. Prinsip yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Okey, maksudnya apa? Kesopanan dan kesusilaan ini bermaksud
amalan nilai murni yang melambangkan kepribadian rakyat Malaysia. So amalan nilai murni ini, kenapa kita kena buat amalan nilai murni? Supaya dapat membentuk masyarakat kita yang berdisiplin, berakhlak mulia, serta hidup dalam suasana yang harmoni. Jadi masyarakat juga akan saling memahami antara satu sama lain serta saling bekerja sama. Apa yang penting? Kerjasama. Ya, betul. Nampak? Ya, okey. Kemudian sambung lagi. Wonder Pets. Kami datang. So gitu. Bukan itu Wonder Pets. Ya, betul. Okey. Baik. Kesopanan dan kesusilaan. Dalam 5-5 ni, okey, 5-5 prinsip ini, prinsip rukun negara, biasanya yang kesopanan dan kesusilaan ini semakin lama semakin hilang. Betul tak? Sebab kita dah tak sopan dah. Jumpa kawan-kawan pun, yo what's up? Yo what's up? Dan dia tak ada salam. Bukan salam. Oh macam tu. Jumpa. Di mana? Assalamualaikum pun tak ada. Assalamualaikum pun tak ada. Dia bantai nyanyi lagu. Assalamualaikum Ustazah. Dia boleh nyanyi pula. Jadi kurangnya kesopanan dan kesusilaan sekarang. Ingat. Jadi Ustazah. Jadi kesopanan tu penting. Kalau kamu jumpa orang tua-tua, kalau nak lalu depan orang tua-tua, depan guru kamu, apa yang kamu kena buat? Tunduk. Tumpang lalu ya cikgu. Tangan tu turun bawah, badan tunduk sikit. Tak perlulah tangan tu cecah lantai. Kan tumpang lalu cikgu. Tak payahlah sampai lantai. Sikit je dah lah. Betul gila. Okey, jadi itu kesopanan dan kesusilaan. Penting. Suatu ketika dahulu, kawan cikgu seorang guru, dia mengajar di sekolah menengah. Okey, dan pelajar dia ada beberapa orang pelajar yang bukan Melayu, iaitu antaranya Cina lah. Okey, dah lama keluar sekolah, kemudian bila dia datang sekolah untuk ambil keputusan SPM, dia jumpa cikgu tu. Kan? Cikgu tu cerita pada cikgu. Cikgu tu cakap apa? Ada ke pelajar tu dia datang kan? Dia kata apa? Hai cikgu, apa khabar? Lama tak aku tak jumpa kau. Hai cikgu, apa khabar? Lama aku tak jumpa kau. Kamu rasa? Kan? Kamu rasa macam cikgu tu terkejut. Uish, kan? Dia panggil aku kau je. Dia ingat aku kawan dia katnya. Okay. Jadi tapi mungkin kesilapan dari sudut bahasa. Tapi harus ingat, dengan orang tua-tua, boleh ke kita gunakan perkataan aku dan kau? Boleh ke? Tak boleh. Tak hormat tu. Kena hormat. Okay. Jadi kesopanan dan kesusilaan. Okey, itu sangat penting. Supaya apa? Dapat menjamin masyarakat yang saling bekerja sama dan harmoni. Ni nampak ni. Sopan dia. Hantarkan buku untuk guru. Ambilkan buku untuk guru. Anak siapa lah ni? Jadi, ya. Nenek saya tak marah pun. Takif kata, mak saya guna kat nenek saya. Nenek saya tak marah pun. Takif, mak kamu mesti Jawa kan? Betul tak? Alah, ada nenek saya yang Jawa. Apa agak dah. Dia orang Jawa je yang akan kata aku kau. Isi-isi kan. Sitik-sitik waing. Ngomong sitik-sitik waing kan. Aku orang risau lah. Dia. Cikgu. Cikgu. Ya. Wes semangat. Wes. Cikgu orang Jawa tahu. Jawa mana? Jawa Amerika. Baik, seterusnya. Kita teruskan. Baik. Kau ada. Okey, baik. So, rukun negara sebagai ideologi negara menjadikan rakyat Malaysia mempunyai nilai kepribadian yang baik. So, rukun negara akan menjadikan masyarakat berbilang kaum hidup bersatu padu dan juga hidup dalam aman. Sebab itu, kita kena amalkan prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian kita. Cikgu tahu nenek saya. Terkejut saya cikgu tahu. Ya, betul. Jadi,
Kesimpulannya kita kena amalkan 5 ini. Baik, yang pertama kepercayaan kepada Tuhan, yang kedua kesetiaan pada raja dan negara, ketiga keluhuran perlembagaan, keempat kedaulatan undang-undang, dan yang kelima kesopanan dan kesusilaan. Baik. So, kalau begitu, okey,